السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. الحمد لله. Pada pagi ini tersambung bacaan kitab Mafatihul Khairat wal Barakat fi Dha'il Kitab As-Sunnah. Kenaan dengan keberkatan pada segala kebaikan, kunci-kunci segala kebaikan dan keberkatan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita sebut berkenaan dengan keberkatan doa berkalam kepada Islam, berkatan menyeru manusia kepada Islam, kebaikan. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sebaik-baik lelaki adalah Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu bagi kaumnya dengan keberkatan mereka. Tambah lalu dengan sampai keadaan kami berhijrah ke Madinah. Kami berhijrah ke Madinah. Maka masuk Islam bersamanya daripada kaumnya, daripada orang yang masuk Islam lah. Dia ramai yang masuk Islam daripada kaum dia dengan sebab dakwah ataupun seruan ajakan daripada Buraidah bin Al-Husayb kepada kaum yang masuk Islam. Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik lelaki adalah Buraidah kepada kaumnya dan selain kaumnya, wahai Abu Bakar. Dia bukan tekan ajak kaum dia masuk Islam, bahkan kaum selainnya pun dia ajak kepada Islam. Dan sebaik-baik kaum ialah mereka yang mempertahankan kaumnya selama mana perkara itu bukan dosa. Kenapa? Kerana sesungguhnya dosa itu tidak sebenarnya. Okay, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam oleh Al-Waqidi dalam kitab Maghazi dia lah. Al-Waqidi ni sebagaimana yang kita maklum ini orang yang tidak diterima hadis dia lah, matruk al-hadis, kan? Jadi apapun mana hadis berkenaan dengan al-fadail, bukan pada pasal hukum hakam dan bukan pasal akidah lah, ya, pasal tentang fadail, kelebihan. Dan ulama kata tentang kelebihan ni kita boleh bicara lah, kan? Tentang memang kelebihan dan kebaikan itu ada dalam Islam. Cumanya nak isbatkan dia sebagai hadis tak boleh lah. Baik. Qala Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, inna barakatar rajul ta'limuhu lil khairi. Ya, sesungguhnya keberkatan seseorang lelaki itu adalah pengajarannya kepada kebaikan. Kan? Sebagaimana dia menasihati, dia mengajar setiap orang yang ditemui. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Isa alaihissalam al-Masih, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, dan dijadikan aku yang diberkatilah di mana sahaja aku berada, yakni mu'alliman lil khairi, iaitu yang mengajar bagi kebaikan, da'iyan ila Allah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada mengesahkan Allah, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menggemarkan manusia, menggalakkan manusia untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Ini merupakan keberkatan seseorang lelaki. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai bahagian ini, maka dia telah kosonglah daripada keberkatan. Maknanya dihapuskan keberkatan dalam pertemuan bersama dengan orang ramai lah. Jadi kalau kita duduk dalam masyarakat, duduk dalam majlis orang ramai tapi tidak ada manfaat yang kita bawa, maka hilanglah keberkatan kita di situ. Kan? Hilanglah keberkatan orang-orang yang bersama dengan kita di situ. Kerana itu hanya adalah pembaziran masa sahaja, duduk bersembang-sembang pada perkara yang kosong, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, cerita-cerita dunia yang boleh merosakkan hati. Jadi, dan setiap penyakit yang masuk ke dalam seorang hamba itu, ke dalam hati seorang hamba itu, sebab dia adalah dengan membuang masa lah, dengan membuang waktu. Maaf ya.
Kemudian wa ta'udu bi dhai'i hadhihi min Allah Ta'ala, dan maksudnya menyebabkan bahagian keuntungannya daripada Allah Ta'ala itu hilang begitu sajalah, dan darjat dia tak naik lah, darjat dia akan berkurangan, kedudukan di sisi Allah Ta'ala tidak tinggi. Kenapa? Kerana dia telah membazirkan masa, yang masa itu kalau dia berlalu tidak akan kembali. Al-waqtu kas-sayfi, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu adalah seperti pedang. Bila kau tak potong dia, dia potong kau. Jadi masa kita begitu berharga lah, kan? Jadi untuk diberikan kepada seorang, masa kita itu terlalu berharga, dan di situ terdapat keuntungan kita yang berbentuk ukhrawi tadi kan. Begitu juga dengan duniawi, tapi yang lebih utamanya adalah ukhrawi. Dan masa kita perlu dilebihkan untuk ukhrawi kita, untuk akhirat kita, untuk kedudukan kita di dalam syurga nanti. Bismillah ta'ala. Sebagian para masyayikh, para guru, mereka mewasiatkan kepada murid-murid mereka dengan mereka berkata, berhati-hatilah kamu daripada bergaul dengan orang yang bila kamu bergaul dengannya, masa kamu akan terbuang. Hati-hati. Dan ia akan merosakkan hati. Kerana sesungguhnya barang siapa yang masa dia terbuang dan hatinya jadi rosak, maka hilanglah segala kebaikan dia. Dan termasuklah dia di kalangan orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 28, Qala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah engkau mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami, wal a'yadzu billah. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ni tidak termasuk di kalangan orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah. Siapa yang menyebabkan kita lalai tadi? Itu maknanya Allah Ta'ala yang lalaikan hati kita daripada mengingatinya. Jadi macam mana kalau kita tak nak jadi macam tu? Kita kena berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak lalaikan hati kita dengan doa yang ma'thur. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, kan? Tsabbit qulubana ala dinika, tetap teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, hai Tuhan yang memalingkan hati manusia tadi, sarif qalbi ala ta'atika, palingkanlah hatiku untuk mentaatimu. Jadi bermohon kepada Allah Ta'ala di antara doa yang kita baca selepas setiap solat tu kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa-doa penting yang kita tak boleh tinggal. Yang kita minta setiap masa, setiap waktu kepada Allah Ta'ala supaya kita tak tergolong di kalangan orang-orang yang lalai hatinya. Dan berapa banyak kita telah lalai hati kita daripada mengingati Allah Ta'ala. Tetapi dengan adanya majlis-majlis ilmu sebegini akan mengingatkan kita kembali lah. Akan refresh balik lah ingatan kita tadi, supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab kita sedang dalam peringatan, diingatkan kepada kita. Kan? Allah ingatkan kita dengan Al-Quran, Rasulullah SAW ingatkan kita dengan hadis yang ada dalam keadaan zikrullah sentiasa. Tapi itulah dia dikatakan manusia itu manusia zaluman jahula, sangat zalim lagi sangat jahil lah, sangat melupakan. Sungguh insanan li'annahu kathirun nisyan. Dinamakan manusia itu sebagai manusia kerana dia ni pelupa, selalu lupa. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Ini penting supaya kita tak digolongkan oleh Allah Ta'ala daripada golongan hamba-hamba yang lalai. Jadi Allah kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan tingkah lakunya itu melampaui kebenaran. Jangan Allah Ta'ala, jangan taat kepadanya. Jadi di sini kata Syekh Musannif Azizullah Ta'ala, barang siapa yang memerhatikan keadaan makhluk ni, kalau kita perhatikan, ta'ammul ni kita memerhatikan, kita merenung dengan pemerhatian, melihat dengan pandangan mata yang kasar dan mata hati kita kata, merenung tadi berfikir, melihat dalam keadaan kita berfikir, merenung, ya, keadaan makhluk semua ni, nescaya dia akan dapati seluruh makhluk manusia semua ni melainkan sedikit saja yang lain semua lalai hati mereka daripada mengingati Allah Ta'ala.
Dia kata illa aqalla al-qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillah taala. Maksudnya yang tidak lalai hati mereka daripada mengingati Allah Taala hanya sedikit sahaja. Sedikit saja. Yang lain mereka dalam keadaan kelalaian, dalam keadaan ketamakan dunia, kesibukan dunia, yang bakal mereka tinggalkan dunia ini, meninggalkan segala-gala yang apa mereka himpunkan kekayaan itu. Akan ditinggalkan segalanya. Apa yang akan mereka bawa? Hanya amalan saja yang kita akan bawa tadi kan. Amalan apa yang kita bawa, yang kita buat semasa di dunia, itulah yang kita akan bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa aqall al-qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillah taala wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka ni hidup dalam keadaan mengikuti hawa nafsu mereka sahaja. Maka jadilah segala urusan mereka, pekerjaan mereka, kan, amalan-amalan mereka tadi furuta, yakni tidak bermanfaat kepada mereka. Keluar mereka daripada perkara yang bermanfaat, yang membawa kembali kepada kebaikan mereka. Lalu mereka sibuk dengan apa yang tidak memberi manfaat. Bahkan kesibukan mereka itu akan mendatangkan mudarat kepada yang masa akhirat, ya, atau mudarat yang masa duniawi. Jadi kerugian dunia dan akhirat. Mereka ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan bahawa jangan ditaatilah. Qad amara Allah subhanahu rasulahu alla yuti'ahum. Jadi Allah Taala telah perintahkan rasulnya supaya jangan ikut mereka ni. Ya. Jadi ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna melainkan dengan tidak mentaati mereka. Mereka yang Allah lalaikan hati mereka daripada mengikutinya itu. Apabila kita mentaati mereka, maka kita tidak mentaati Rasul. Apabila kita mentaati Rasul, maka tidak sempurna ketaatan kepada Rasul itu sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan kita menolak daripada mentaati ahlul ahwa ini, pengikut hawa nafsu ini, yang amalan mereka itu hanya mendatangkan mudarat untuk mereka dunia dan akhirat. Jadi ahlul ahwa ni, pengikut hawa nafsu ini, mereka hanya mengajak, kan? Mengajak kepada apa yang sesuai dengan mereka lah. Mengajak kepada mengikuti hawa nafsu, mengajak kepada kelalaian daripada mengikuti Allah. Ya, dan kelalaian daripada Allah Ta'ala dan hari akhirat itu, apabila ia bersatu dengan mengikuti nafsu, maka dia akan melahirkan segala kejahatan di antara keduanya. Yang keluarnya, yang lahirnya adalah kejahatan. Lalai daripada mengikuti Allah Ta'ala dan hari akhirat, kan? Dan ikut hawa nafsu, dia akan melahirkan segala kejahatan. Ya. Jadi maknanya kebanyakan apa yang menyertai, kan, kelalaian dan hawa nafsu ni apabila apabila ada kelalaian, biasanya dia akan ada ikut hawa nafsu. Orang yang lalai dia akan ikut hawa nafsu. Orang yang ikut hawa nafsu dia akan lalai, ya, dan itu tidak akan berpisah daripada orang yang lalai. Orang tadi kalau dia lalai, dia akan ikut hawa nafsu. Kalau orang tu dia ikut hawa nafsu, dia akan jadi orang yang lalai. Keduanya tidak akan saling berpisah. Ini bahaya dia. Kita melihat pula kepada keberkatan perkataan, barakatul aqwal, keberkatan yang ada pada lisan kita, pada perkataan kita, pada percakapan kita. Jadi yang pertamanya keberkatan zikir dan duduk dengan orang-orang yang baik-baik ni. Barakatul zikir wa mujalatus salihin. Keberkatan kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan keberkatan duduk dengan orang-orang yang baik-baik ni, orang-orang yang saleh ni, yang bertakwa kepada Allah ni. Ya. Baik, di sana kata Syekh sini, Allah Taala, di sana ada perkataan-perkataan apabila seseorang Muslim melaksanakannya, yang mana dia ucapkan itu kerana mengharapkan kebaikan dan keberkatan daripada Allah Taala, maka tak akan terhasillah baginya apa yang diinginkan. Dan apabila diikuti dengan demikian itu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia mengikuti cara ajaran Nabi.
berzikir sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Maka ini tidak ada cegahan, tidak ada cegahan. Ya. Jadi di antara perkataan-perkataan itu apa dia? Ialah zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ini perkataan-perkataan yang ada keberkatan padanya. Zikir kepada Allah, misalnya sebutlah Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kan? Begitu. Dan juga membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah selalu ditinggalkan oleh kita lah, oleh orang Islam ni kan, kebanyakannya tidak tahu membaca Al-Quran ataupun dah tahu baca Quran tak baca Quran pula, kan? Tak kenal Al-Quran, hanya kenal surah-surah tertentu saja dalam Quran, contohnya surah Yasin. Hanya kenal surah Yasin saja, surah-surah lain dia tak kenal sebab dia tak baca. Hanya lancarnya hanya surah Yasin sahaja. Pada Al-Quran itu seluruhnya untuk dibacakan. Jadi itulah dia lalainya kita daripada Al-Quran tadi kan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 30 kan. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkatalah Rasul, hai Tuhanku, sungguhnya kaum ini menjadikan Al-Quran ini mahjura, yang ditinggalkan, kan? Tidak dibaca, tidak diamalkan Al-Quran ini. Jadi famin hadhil aqwal, maknanya di antara perkataan-perkataan yang baik ini, yang ada keberkatan kepadanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran. Maka duduk di dalam majlis zikir ini, majlis zikir maksudnya majlis ilmu lah, majlis ilmu yang dibacakan padanya qala Allah, kata Allah dan kata Rasulnya, majlis tafsir, majlis hadis, kan? Jadi dan juga duduk dengan orang yang baik-baik ini, duduk dengan orang-orang yang saleh ini. Dia adalah majlis yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir, majlis ilmu, majlis duduk dengan orang-orang yang saleh ini. Di sana ada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghudati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail." Nabi kata, kalau aku duduk bersama dengan satu kaum yang mereka itu berzikir, ya kan? Mengingati Allah Ta'ala daripada solat subuh sampai dah terbit matahari, terlebih aku cintai daripada aku merdekakan 4 orang daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tengok. Aku duduk bersama satu kaum dalam majlis dengan mengingati Allah Ta'ala daripada solat subuh. Selepas solat subuh tu ada kuliah subuh kan, duduk sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada merdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan bahawa aku duduk bersama dengan satu kaum yang mereka itu ingat kepada Allah Ta'ala daripada solat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba. Tengok kan? Jadi kelebihan majlis zikrullah ni, majlis zikir. Maksud majlis zikir ni sesuatu yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Rasul SAW. Apa dia majlis zikir yang ditunjukkan oleh Rasul SAW? Iaitu majlis ilmu. Bukan majlis zikir yang doa ramai itu Allahu. Bukan gitu. Tak. Ya, dia adalah majlis yang disebut padanya kata Allah dan kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan majlis zikir ini, ia adalah majlis-majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Ini sebagaimana telah disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan", sesungguhnya Allah ada malaikat-malaikat fadlah, yang mana banyaklah, yang malaikat-malaikat yang banyak, an kitabin nas, yang mereka ni bukan menulis amalan manusia. Malaikat-malaikat yang maknanya yang tidak bekerja untuk menulis amalan manusia. Mereka ni berjalan-jalan gitu. Ya. Yatufuna fit tariq, mereka berjalan di jalan-jalan ni kan. Lalu kok jalan-jalan ni malaikat-malaikat ni, yaltamisuna ala dzikri, mereka mencari ala dzikri, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi kita sekarang lah kan. Kita sekarang ni orangnya
malaikat-malaikat jalan cari tengok, oh di situ ada majlis zikir, majlis menyebut padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk ingat pada Allah, maka mereka akan datang situ, berhenti di situ. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila mereka jumpa satu kaum sedang duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala, tanadaw, maka mereka memanggillah malaikat-malaikat lain, mari sini. Tanadaw halumma ila hajatikum, mari kamu semua, mari sini kepada hajat kamu cari sini, jumpa dah di sini. Dan lalu mereka membentangkan sayap-sayap mereka sampailah ke langit dunia, masa mereka berhimpun malaikat-malaikat tadi sampai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, saya mengetahui dengan mereka, ma yaqulu ibadi, apa yang telah diucapkan oleh hamba-hamba. Mereka para malaikat berkata, jadi Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka para malaikat menjawab, mereka bertasbih mensucikan engkau, dan mereka bertakbir membesarkan engkau, dan mereka memuji, bertahmid memuji engkau, dan memuliakan engkau. Allah Ta'ala kata, adakah mereka telah melihat aku? Mereka berkata, para malaikat kata, tidak. Mereka tidak, demi Allah, wallahi ya Rabbina ma ra'au, ya Rabbuna, ya Rabbana ma ra'auka. Hai Tuhan kami, demi Allah, Tuhan kami, mereka tidak pernah melihat engkau. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, kaifa law annahum ra'auni, bagaimanakah kalau mereka melihat aku? Qala fayaqulun, kata Nabi SAW, maka para malaikat pun berkata, law annahum ra'auka, kalaulah mereka melihat engkau ya Allah, adalah mereka ini terlebih kuat beribadah dan terlebih banyak bertahmid dan memuji engkau, dan terlebih banyak mensucikan engkau. Maka Allah Ta'ala kata, apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka meminta kepada engkau syurga. Allah Ta'ala kata, adakah mereka telah melihat syurga? Jadi para malaikat menjawab, tidak. Wahai Tuhan kami, mereka tidak pernah melihat syurga. Allah Ta'ala kata, bagaimanakah kalau mereka pernah melihat syurga? Jadi para malaikat menjawab, kalau mereka melihat pada syurga, nescaya mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Mereka berusaha beribadah bersungguh untuk mendapatkan syurga, dan mereka akan keinginan mereka akan bertambah kuatlah. Maka Allah kata, daripada apakah mereka itu mohon perlindungan? Kata Nabi SAW, maka malaikat semua pun berkata, mereka minta perlindungan daripada neraka. Maka Allah Ta'ala kata, adakah mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat semua kata, tidak, wahai demi Allah, wahai Tuhan kami, mereka tidak pernah melihat neraka. Allah Ta'ala kata, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Maka malaikat menjawab, kalau mereka melihat ke neraka, mesti mereka akan melarikan diri sungguh-sungguh. Karena apa? Karena takut pada neraka tadilah, dan bersungguh-sungguh untuk lari daripadanya. Maka Allah Ta'ala kata, maka aku jadikan kamu sebagai saksi, sungguhnya aku telah ampunkan untuk mereka. Maka berkatalah satu malaikat daripada para malaikat itu, inna fihim, sungguhnya di kalangan mereka ada seorang laki-laki yang dia bukan daripada kalangan mereka. Dia datang hanya kerana hajat saja, bukan kerana duduk dalam majlis itu, tidak. Maka kata Allah Ta'ala, mereka adalah kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama dengan mereka. Ini adalah keberkatan yang ada dalam diri mereka lah, dan yang ada pada orang yang duduk bersama dengan mereka, dan bagi mereka keuntungan lah daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia jadikan aku diberkati di mana sahaja aku berada. Sebenarnya diucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam, begitulah siapa yang melaksanakan tugas yang dilaksanakan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan semuanya Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga dengan orang-orang yang berzikir, berbangga-bangga di hadapan para malaikat dengan orang-orang yang berzikir daripada hamba-hambanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata, kami keluar bersama Muawiyah di atas satu halaqah dalam masjid, dan halaqah ni halaqah ilmu lah. Maka dia kata, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Daripada kami duduk untuk berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah, kan?
menggemarkan kami kepada beribadah kepada Allah Ta'ala, mendengar Al-Quran, tafsirnya, mendengar hadis, huraiannya, kan? Maka kata Muawiyah, tidak menyebabkan kamu duduk sini melainkan yang demikian itu. Mereka menjawab, wallahi, demi Allah tidak menyebabkan kami duduk di sini melainkan demikian itu. Yang kerana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Muawiyah, adapun aku tidak bertanya kepada kamu sebagai nak mentohmah kamu, nak sangka buruk pada kamu, kan? Tidak ada seorang pun yang di tempat aku ni daripada Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadis daripada aku. Maknanya kami ni sahabat-sahabat ramai yang meriwayatkan hadis. Aku ni sikit ya. Depa ni lebih banyak. Tapi nak contoh-contoh tawadhu'nya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia kata tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis lebih sedikit daripada aku. Lepas ni lebih banyak hadis daripada aku yang paling sikit, kata dia. Kata Muawiyah dalam maknanya ala sabil tawadhu', di atas tahu sikap, menunjukkan sikap tawadhu'nya, rendah dirinya tadi. Maka dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW keluar di atas di satu halaqah daripada sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, kami duduk untuk mengingati Allah Ta'ala dan kami memujinya di atas apa yang dia telah berikan kepada kami daripada Islam. Dan dia telah berikan ke atas kami engkau. Maksudnya dia telah hantar engkau kepada kami untuk memberi Islam dan petunjuk kepada kami. Jadi kami duduklah mensucikan Allah, memuji Allah di atas nikmat ini. Kata Nabi SAW, demi Allah, kamu tidak duduk di sini melainkan demikian itu. Dia berkata, demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan demikian itu, dengan memuji Allah Ta'ala di atas apa yang telah diberi kepada kami daripada petunjuk Islam. Kata Nabi SAW, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku nak suruh kamu sumpah, bukan aku nak tuhmah ataupun buruk sangka pada kamu. Tapi Jibril alaihi salam telah datang kepada aku dan beritahu kepada aku, sesungguhnya Allah berbangga-bangga dengan kamu semua di hadapan para malaikat. Jadi al-mubahat ini, kebanggaan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan dalil di atas mulanya zikir itu di sisi Allah Ta'ala dan kecintaan Allah itu kepada zikir itu. Dan dia adalah keistimewaan bagi orang yang berzikir di atas selainnya daripada segala amalan. Istimewaan zikir di atas segala amalan yang lain. Baik, adapun keberkatan yang tidak untuk didapatkan daripadanya adalah seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah tidak haramkan daripada kita ini keberkatan daripada segala kurniaannya lah. Keberkatan segala kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi pula, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabdanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia berzikir mengingatiku. Fa zakarani fi nafsihi, kalau dia ingat aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku, kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, kalau dia ingat kepada aku di satu kumpulan, maka aku ingat dia dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, kalau dia mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilayhi zira'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, kalau dia dekatkan dirinya kepada aku sehasta, aku akan dekatkan kepadanya sedepa. Dan kalau dia dekatkan diri aku dalam keadaan dia berjalan, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari. Maknanya Allah Ta'ala tadi sentiasa memberi perhatian, mengambil perhatian kepada hamba-hambanya tadilah, kan? Jadi kalau hamba buat baik, Allah akan bagi lebih. Hamba buat baik, Allah bagi lebih. Buat baik lagi lebih. Begitulah seterusnya, dan Allah Ta'ala tidak mengambil apa-apa keuntungan. Seterusnya daripada hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ayyuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu. Hai semua manusia, dengarlah dan fahamlah
dan beramallah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Ta'ala ni, Allah Azza wa Jalla ni memiliki hamba-hamba yang mereka itu bukan para nabi. Dan mereka itu bukan orang-orang yang mati syahid. Dan dicemburui mereka itu oleh para nabi dan para syuhada di tempat-tempat mereka. Kan? Dan kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi kata menjatuh, tiba-tiba seorang lelaki daripada Arab Badui yang duduk di ujung-ujung tu kan, dia dengar Nabi kata, dia pun berlutut dan diisyaratkan dengan tangannya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada manusia daripada kalangan manusia yang mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada, dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di tempat-tempat mereka, dan kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala, sebutkan mereka kepada kami. Jelaskan sifat mereka kepada kami, terangkan kepada kami, huraikan kepada kami siapakah mereka. Maka bila ditanya macam tu, para sahabat yang lain pun bergembiralah dengan soalan yang ditanya kepada Nabi SAW. Maka bergembiralah sahabat-sahabat dengan soalan tersebut. Maka Nabi SAW pun gembiralah maka berserilah wajah Nabi SAW dengan pertanyaan itu. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun kata, mereka adalah manusia daripada manusia yang berbagai, daripada kabilah yang berbagai, yang mereka ini tidak menghubungkan di antara mereka oleh talian darah. Mereka berhubungan bersilaturahim bukan dengan sebab talian darah. Mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala letakkan mereka ni bukan adik-beradik pun, tapi mereka ni daripada kabilah yang berbagai, duduk sekali tapi saling mencintai kerana Allah Ta'ala. Mereka ni Allah akan berikan kepada mereka pada hari kiamat mimbar-mimbar, pentas-pentas daripada cahaya, lalu mereka duduk di atasnya. Mereka duduk di atas pentas tersebut. Mereka itu bercahaya dan pakaian-pakaian mereka itu bercahaya. Manusia pada hari kiamat nanti semua dalam keadaan cemas dan takut. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi mereka yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mereka tidak ada pertalian darah. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik doa pada hari Arafah dan sebaik-baik apa yang aku sebut dan para nabi semua sebut sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan, yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali, dapat apa? Dia dapat sama dengan memerdekakan 10 orang hamba. Dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dipadamkan daripadanya 100 dosa. Dan hari itu, dan ia menjadi benteng untuknya daripada syaitan pada hari itu, sehinggalah tiba waktu petang. Dan tidak ada seorang yang melakukan itu, tidak ada seorang yang lebih afdal daripadanya, melainkan orang yang buat lebih daripada itu. Dan Nabi kata, orang siapa yang kata subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, maka akan terpadamlah dosa-dosanya walaupun sebesar sebanyak buih di lautan. Yakni dosa kecil lah, tidak dosa besar. Dosa besar berhajat kepada taubat dan syarat-syaratnya. Ini hanya dosa-dosa kecil sahaja. Jadi kalimah la ilaha illallah ini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sentiasa kena ucapkanlah la ilaha illallah, fa'ala wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah kalimah keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan dia adalah asas bagi segala keberkatan yang terhasil. Demikian itu, kenapa? Kerana ia merangkumi di atas nafi dan nafi kesyirikan dan mengisbatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan amalan yang paling besar dan paling afdal lah di sisi Allah Ta'ala, dan dia merupakan asas bagi agama lah. Tak ada la ilaha illallah maka tak ada Allah agama tadi. Dan barang siapa yang menyebutnya dan beramal dengannya, mengikut tuntutan dia
di atas dasar ilmu dan keyakinan dan kejujuran dan keikhlasan, kecintaan, dan dia menerima dan dengan setulus hati dan dia mentaati mengikuti, kan? Dan selain demikian itu yang memastikan yang mewajibkan terlaksananya kalimah yang diberkati itu dan istiqamah di atasnya, maka ini hasanah kebaikan yang tidak menyamai dengan sesuatu yang lain lah. La ilaha illallah ni besar fadilat, makna dia besar dan fadilat dia begitu besar juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah, berterusan dalam melaksanakan segala amalan saleh, amalan kebaikan, fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Mana tidak ada ketakutan ke atas mereka ketika mereka hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendak untuk pergi ke alam yang seterusnya, alam barzakh, kan, untuk berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, mereka tidak akan takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan daripada kesenangan dan kemewahan dunia ini. Allah kata ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka adalah ahli-ahli syurga yang mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian kita masuk pula tentang barakatuh kitabillah, keberkatan kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab Allah Azza wa Jalla, kitab ni adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, abadi bagi agama ini. Mana tidak ada agama selain daripada agama Islam mempunyai satu kitab yang tidak pernah terubah. Walaupun ada tangan-tangan yang jahat berusaha untuk mengubahnya, kan, tetapi itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah janji untuk jaga Al-Quran. Allah janji untuk jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra ini, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedia maklum bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan bagaimana penjagaan Allah Taala terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah kitab hukum yang Allah telah turunkan ke atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan apabila para nabi yang terdahulu sebelumnya, mereka telah diberikan daripada mukjizat-mukjizat yang berbagai, kan? Yang dengan mukjizat itu manusia pada waktu itu tidak beriman kepada mereka, kan? Kemudian mukjizat itu pun habis dengan kematian mereka, selesai, hilang, habis mukjizat itu dengan kematian para anbiya alaihimussalatu wassalam, dan dengan pupusnya kaum mereka tadi, maka tak ada lagi lah mukjizat para anbiya yang sebelumnya. Maka yang diberikan kepada Nabi SAW, maka ia akan berkesinambungan, akan ada kesenantiasaan. Mukjizat itu akan didapati oleh generasi selepas generasi ila ayyarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala ambil balik bumi inilah, sehingga Allah angkat balik Al-Quran ini, ya. Jadi maka manusia yang terakhir, ya, setelah 1000 tahun lebih kita melihat Al-Quran sebagaimana yang telah dilihat oleh generasi awal Islam daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita membaca Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini, sebagaimana Al-Quran dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mukjizat ini berterusan, dan inilah dia panggil tabiat agama ini, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuknya bahawa ia menjadi agama yang terakhir daripada agama para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ini tabiat Islam, tabiat agama ini dia akan jadi berterusan dan kesenantiasaan itu ada. Al-Quran ini sentiasa. Kenapa? Kerana Allah nak ia jadi kitab yang terakhir, yang akan memberi panduan kepada seluruh umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Jadi Al-Quran ini dia munasabah, dia sesuai mengikut keadaan dan tempat zaman, kan?
Jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, dia sebagai kitab yang terakhir turun daripada langit, dan dia sesuai untuk sepanjang zaman. Tidak akan ada percanggahan dengan fitrah dan tabiat manusia tadi. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma fil anbiya'i nabiyyun." Tidak ada seorang nabi pun di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu melainkan diberikan kepadanya ayat-ayat, tanda-tanda, mukjizat. Kan? Yang mana dengan mukjizat itu manusia akan beriman dengannya. Dan hanya saja yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, dan aku mengharapkan bahawa akulah yang paling banyak pengikut daripada kalangan para anbiya alaihi salatu wasalam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan memang itulah yang berlaku, bahawa Nabi adalah umat yang teramai lah, kan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah dan wahyu Allah Taala yang mubarak, yang diberkati. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Hud 1, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang Al-Quran yang ayatnya itu, maksudnya ayatnya adalah ayat yang pasti, yang tak boleh diubah-ubah, kan? Kemudian dihuraikan daripada sisi, huraiannya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, lagi Maha mengetahui segala yang halus, segala yang besar daripada perkara-perkara tadi. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukanlah makhluk. Al-Quran ghairu makhluqin, bukan makhluk. Kan? Dia adalah kalam Allah, adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah percakapan Allah, perkataan Allah. Daripadanya datang Al-Quran itu. Daripada Allah Ta'ala dia datang, dan kepada Allah Ta'ala dia akan kembali Al-Quran itu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Syu'ara ayat 192, 193, 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya dia adalah penurunan daripada Tuhan sekalian alam. Nazzala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun dengannya Al-Quran itu ar-ruh, ini malaikat Jibril alaihi salam, yang sangat teramat amanah, ala qalbika, di atas hati engkau, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundirin, supaya engkau termasuk di kalangan orang-orang yang memberi peringatan. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling cantik, paling elok dia punya susunan dia. Paling nizam, maksudnya susunan dia tadi kan, ahsanul kutub nizaman. Dan maksudnya paling jelas penjelasan dia. Paling fasih perkataannya. Paling jelas menjelaskan yang haram, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kan? Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 42, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya kebatilan di hadapannya dan di belakangnya. Penurunan daripada Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji. Dan padanya ada cerita orang-orang yang sebelum kita, dan khabar-khabar, berita apa yang akan datang selepas kita, dan hukum yang memutuskan di antara kita. Dan ia adalah sesuatu yang bukan main-main. Al-Quran tadi, barang siapa yang meninggalkannya, ya, Allah Ta'ala akan binasakan dia. Barang siapa yang tinggalkan Al-Quran, Allah akan binasakan dia. Barang siapa yang mengikuti petunjuk selain daripada petunjuk Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Al-Quran adalah tali Allah yang kukuh, hablullah al-matin. Dan dia adalah merupakan zikir, peringatan yang Maha bijaksana, dan dia merupakan jalan yang lurus, ini Al-Quran. Walladzi tazighu bihil ahwa, yang akan maknanya menepis segala hawa nafsu tadi, Al-Quran tadi. Dan maknanya siapa yang tidak akan siapa yang membaca Al-Quran, lidahnya tidak akan bercampur dengan keburukan, kekejian, dia akan bercakap yang baik. Dan para ulama tidak akan kenyang daripadanya. Maksud para ulama akan sentiasa membaca dan merujuk kepada Al-Quran. Wala yukhlaq ala kathatir raddi, la tanqadi ajaibuhu. Bukanlah Al-Quran itu diturunkan, maknanya untuk banyak membuat penolakan. Jadi dia tidak akan selesai keajaibannya. Man qala bihi sidqun, barang siapa yang membacanya dengan benar dan beramal dengannya, dia akan dapat pahala. Barang siapa yang berhukum dengannya, dia jadilah dia orang yang adil. Barang siapa yang mengajak kepadanya,
itulah dia jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 166, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Akan tetapi Allah menjadi saksi di atas apa yang dia telah turunkan kepada engkau. Anzalahu bi'ilmih, dia menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sebagai penerang bagi orang yang melalui di atas jalan, dan sebagai hujah ke atas makhluk seluruhnya, dan merupakan mukjizat yang kekal bagi penghulu para makhluk lah. Maksudnya mukjizat baqiyah, mukjizat yang kekal abadi bagi penghulu segala makhluk ni. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terdahulu dan manusia yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan kedudukannya dan mengangkat kerajaannya dan menimbang manusia dengan timbangannya. Barang siapa yang mengangkat Al-Quran, maka Allah akan angkat dia. Siapa yang angkat Al-Quran, tinggikan Al-Quran, membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menghayati Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menyeru kepada Al-Quran, maka Allah akan angkat dia. Waman wada'ahu, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, malah tidak mengamalkannya, tidak menghayatinya, tidak mengajak kepadanya, maka Allah akan hinakan dia. Wada'ahu Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sungguhnya Allah angkat dengan kitab ini beberapa kaum, dan Allah Taala hina yang lainnya dengan Al-Quran juga. Allah hina orang-orang yang lain. Al-Quran merupakan karamah, kemuliaan. Dan mana lagi kekeramatan yang lebih besar daripada kitab yang ada di hadapan kita, itu kitab Tuhan kita, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yang meliputi segala sesuatu pengetahuannya, yang menghitung segala sesuatu, yang tidak meninggalkannya. Maka dia adalah Quran mukjizat pada bahasanya, agar tidak mampu bangsa Arab untuk menandingi kefasihan bahasanya, tidak mampu mereka untuk mendatangkan satu surah yang semisal dengan surah-surah dalam Al-Quran. Dan ia merupakan mukjizat pada susunannya, mukjizat bahawa ia tidak dapat diubahkan, kan? Tidak dapat diselewengkan, tidak ada penambahan, tidak boleh ada penambahan padanya, dan kekurangan semua diketahui oleh manusia. Kalau ada orang cuba nak buat penambahan, pengurangan, bahawa sekarang itu juga diketahui oleh manusia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ia itu datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nisa 82, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ia itu datang dari sisi selain Allah, nescaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Kata Ibn Aqil rahimahullah, menghimpunkan, menghafal, menjaga keseluruhannya dan ayat-ayatnya dan surah-surahnya yang tidak masuk ke atasnya oleh sebarang perubahan, kan? Nak cerita macam mana hebatnya makhluk tadi untuk mengadakan pendustaan terhadap Al-Quran, penyelewengan terhadap Al-Quran, maka mereka tidak mampu untuk melakukannya, kan? Jadi Allah Ta'ala menjaga Al-Quran tadi, yang mana makhluk semua tadi tak mampu untuk mengubahnya. Dan kita menukil lagi di antara mukjizat Al-Quran, bahawa tidak mungkin bagi seseorang untuk keluarkan satu ayat daripadanya yang telah diambil maknanya daripada perkataan yang sebelumnya. Jadi la yumkin ahad an yastakhrij minhu ayah qad akhadha ma'naha min kalamin qad sabaqa. Yang makna dia dah ambil daripada perkataan yang sebelum ni, perkataan yang seterusnya akan mendatangkan makna yang lain pula. Itu maksud dia. Jadi sentiasalah manusia tadi mengambil sebahagian daripada sebahagian lain akan ilmu Al-Quran. Contohnya Al-Mutanabbi, dia mengambil Al-Quran daripada Al-Buhturi, saling mengambil antara mereka fawaid ataupun kelebihan-kelebihan makna Al-Quran tadi.
Jadi orang ni dapat yang ni, orang ni dapat yang ni. Masing-masing dapat dapatan yang berlainan, yang masing-masing dapat faedah daripada masing-masing. Itu maksudnya. Jadi mukjizat para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang telah mendahului Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan? Mukjizat itu hanya berlaku di zaman itu. Bila Rasul itu wafat, Nabi itu wafat, maka selesailah mukjizat mereka, tidak ada lagi mukjizat mereka. Ya? Dan seterusnya dilupakan oleh umat mereka lah. Dengan maknanya kematian dan keputusan umat mereka nanti. Tak ada lagi lah mukjizat mereka ataupun penyebutan tentang mukjizat itu. Jadi mukjizat segala nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadisnya. Adapun kaum-kaum mereka yang dah yang datang selepas itu habis melupakannya ataupun mereka pupus macam tu saja. Mereka tidak ada lagi kaum mereka. Jadi maka kita namakan sebagai Al-Quran ini adalah mu'jizah Al-Quraniyah Al-Khalidah. Al-mu'jizah Al-Khalidah itu mu'jizat Al-Quran adalah mu'jizat yang kekal abadi. Tidak akan terdedah kepada kepupusan. Sehingga pupusnya umat Islam. Tak ada lagi orang beriman kepada Allah. Tak ada lagi orang solat. Tak ada lagi orang puasa. Tak ada orang lagi solat. Apa semua tadi. Maka Allah angkatlah balik Al-Quran sebab tak ada orang beriman. Mereka hanya beriman sebut berkata kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tak tahu pun macam mana beramal untuk agama mereka. Tak tahu solat pun, tak tahu puasa pun. Ya, zakat, haji dan sebagainya. Mereka hakikatnya bukan orang Islam. Bukan orang beriman. Mereka adalah orang yang kafir kepada Allah Ta'ala walaupun mereka mengaku sebagai orang beriman. Di sisi Allah Ta'ala mereka tidak beriman. Kenapa? Kerana mereka tidak pernah melaksanakan iman. Mereka tidak pernah melaksanakan Islam. Mereka hanya mendakwa sahaja dan dakwaan itu tidak diakui oleh Allah Ta'ala melainkan disertai dengan pengamalan. Itu maksudnya. Kemudian jadi demikian itu kesan Al-Quran itu dia berlangsung, berterusan selamanya. Okay? Dan sentiasa dilaksanakan. Bahawa ia itu mudah ke atas orang beriman di setiap zaman, di setiap tempat untuk melaksanakannya. Ya? Dan kita boleh melihat bagaimana bacaan Al-Quran tadi kan. Ia berterusan, bacaan itu sama. Setelah beribu tahun, 1000 tahun lebih, Quran itu tak macam tu bacaannya. Jadi maknanya, dan gaya bahasa dia yang dengan balaghahnya yang tinggi, ilmunya dan segala hikmah yang ada dalamnya, hukum hakam yang dalamnya tadi, tidak ada tandingan. Dan dia memberi kesan petunjuk pada manusia yang menginginkan petunjuk, yang menceritakan tentang perkara-perkara ghaib yang terdahulu dan perkara-perkara ghaib yang akan datang. Ya? Jadi Al-Quran dia adalah mukjizat dalam segala bab, dalam segala sudut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar bangsa Arab ketika itu untuk menandingi Al-Quran. Maka tiada siapa di kalangan pakar bahasa Arab yang dapat menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Sehingga mereka mengakui, di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, dia mengakui bahawa Al-Quran ini bukan kalam Muhammad, bukan perkataan Muhammad. Kalau perkataan Muhammad kita dapat mengetahuinya, tapi ini bukan perkataan manusia, kata dia. Dalam itu pun mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, barang siapa yang mendengar dengan teliti kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia faham dengan akalnya, dia menghayati dengan hatinya, nescaya dia akan dapati padanya kefahaman dan kemanisan dan petunjuk dan ubat bagi hati dan keberkatan dan yang dia tidak akan dapatinya selain daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak akan dia dapatinya selain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran semuanya adalah keberkatan. Keberkatan pada bacaannya, keberkatan pada amalannya, kan? Dan berhukum kepadanya dan mengikuti segala hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan diberkati. Diberkati, maka adalah kamu semua ikutnya dan adalah kamu semua bertakwa. Semoga kamu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah sebut surah Al-Anbiya ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Inilah dia zikir, peringatan yang diberkati yang kami turunkannya, kata Allah. Adakah kamu semua mengingkarinya? Dan Allah sebut dalam surah As-Saff ayat 29, surah Sad ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan inilah dia kitab yang kami turunkan yang diberkati, yang membenarkan apa yang di antaranya, di hadapannya, dan supaya dia memberi peringatan kepada ummal qura, kepada penduduk negeri ini dan yang di sekitar mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, mereka beriman dengannya dan mereka menjaga solat mereka, dan di atas solat mereka menjaganya. Daripada Qatadah rahimahullah dalam menafsirkan firman sebagai menafsirkan firman Allah Taala, Qasim tilka ayatul kitabil mubin. Qasas ayat 1-2. Yakni Qasim Mim. Demikian itu ayat-ayat kitab yang jelas, nyata. Yakni jelas, yang menjelaskan. Ya? Demi Allah keberkatannya dan petunjuknya dan hidayahnya. Daripada Qatadah rahimahullah ditafsirkan Hamim wal kitabil mubin, dan kitab demi kitab ini yang menjelaskan wallahi keberkatannya dan petunjuknya. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka berkata, semuanya kami mendengar Al-Quran yang ajaib ini. Ini pada kefasihan, ketinggian bahasanya, ya, balaghahnya dan keberkatannya yang sangat besar. Dan firman Allah dalam surah Al-Anbiya 50 ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan inilah dia peringatan yang diberkati kami turunkannya, adakah kamu semua mengingkarinya? Wa hadza ya'ni al-Qur'anul azim. Maksudkan di sini adalah, dan ini yakni Al-Quran yang maha agung, yang tidak datang kebatilan kepadanya di hadapan ataupun di belakangnya, dan dia merupakan penurunan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, diisyaratkan kepadanya dengan penjelasan bahawa ia adalah kitab yang menjelaskan dengan detail, dengan teliti dan senang difahami. Dan dikatakan maksudnya dengan kedekatan masanya, ya, zikrun. Quran ini maknanya Quran yang masa ini baru sampai kepada kita lah, sentiasa mana ada pada kita. Mubarakun ay kathir al-faedah, itu banyak faedah dan manfaat lah. Dia merangkumi segala manfaat dunia dan akhirat. Ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang kemudian. Dia kata, berkata al-Imam yani Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir. Di sini ya. Okey. Ini kata Syekhul Islam. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala lagi lah. Ya, jarrati, kata Ar-Razi, jarrati sunnatullah ta'ala bi anna al-bahith an hadha al-kitab. Berlaku dalam sunnah Allah Ta'ala bahawa orang yang membahaskan tentang Al-Quran ini, yang berpegang dengannya, akan terhasil baginya ketinggian hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan kita telah menyaksikan yang ini. Walhamdulillah azza wa jalla, dia banyak hasil khidmat kita kepada Al-Quran di dunia ini, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya jangan diharamkan kepada kita kebahagiaan di akhirat nanti semuanya. Innahu al-barru ar-rahim, sentiasa berbuat baik kepada hamba dan sentiasa melimpahi rahmat ke atas hambanya. Disifatkan Al-Quran itu dengan al-mubarak, yakni ya'ummu nawahi al-khairi
Al-Quran itu maksudnya mubarak, yang diberkati. Kenapa? Karena dia meliputi segala sudut kehidupan, meliputi segala kehidupan dengan kebaikan, yang mana semuanya adalah keberkatan. Yakni keberkatan itu adalah penambahan bagi kebaikan. Mana berkah ialah penambahan bagi kebaikan. Jadi Al-Quran ini semuanya adalah kebaikan. Daripada sudut balaghahnya, ketinggian bahasanya, bahasa lafaz dia, keindahan susunan bahasanya dan penjagaannya yang sentiasa mudah untuk dibaca. Ia adalah kebaikan kerana ia meliputi di atas segala bidang ilmu, kan, dan hikmah dan syariah, kan, dan segala yang detail daripada ilmu balaghah itu. Jadi wahwa fi dzalika kullihi ayatun ala sidqi alladhi jaa bihi. Ini semua menunjukkan di atas kebenaran orang yang membawanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang kebenaran Rasul. Kerana manusia seluruhnya tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, dan mereka tidak mampu menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan. Tiada seorang pun mampu sejak dahulu sampai hari kiamatlah. Jadi maka dengan itulah segala umat tadi yang ramai banyak tadi akan mengikut petunjuknya di setiap zaman, dan mereka mengambil manfaat dengannya jika mereka beriman dengannya, kan? Jadi di antara mereka yang tidak beriman pun mengambil manfaat juga daripada Al-Quran tadi untuk mengkaji dan meneliti. Jadi Al-Quran itu disifatkan dia dengan mubarakun, yang diberkatilah, yang maknanya merangkumi segala sifat, kan, di atas kebaikan kita yang terdahulunya. Jadi dia juga meliputi kebaikan yang Allah sifatkan pada kitab Nabi Musa, itu kitab Taurat, bi'annahu furqanun wa dhiya'un, kan dia adalah furqan, pembeza di antara kebenaran dan kebatilan, dan dia adalah cahaya lah, kan? Dan ditambahkannya dengan penurunannya daripada Allah jalla ila dhamir jalalah, yakni Al-Quran Al-Karim. Dan Allah jadikan dia sebagai wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil waja'al wahyi ila Rasul inzalan lima yaqtadihi al-inzal min raf'at al-qadri. Maknanya apabila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, maka darjat Nabi SAW akan naiklah. Itu darjat umatnya yang membaca dan menghayati, beramal dengan Al-Quran. Kata Ar-Razi rahimahullah, makna firman Allah Ta'ala, hadza dzikrun mubarakun. Apa makna ini? Peringatan yang diberkati. Dalam menafsirkannya, kata Ar-Razi, yakni barakatuhu, keberkatannya, kathratu manafi'ihi, banyak sangat manfaatnya, tak terhitung. Wa ghazarati ulumihi, dan ilmunya yang begitu luas, kan? Ilmu Al-Quran ini mencakupi berbagai bidang ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini yang kami turunkannya diberkati, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan bagi yang di hadapannya, walitunzira ummal qura, supaya engkau beri peringatan kepada penduduk negeri ini, wa man haula, dan sekitarnya yang di Mekah lah. Firman Allah Ta'ala mubarakun, yang diberkati. Qala ahlul ma'ani, berkata para ahli atau ulama ilmu ma'ani, kitab yang diberkati yakni kasir kebaikannya, ini khair, banyak kebaikannya, daim, barakati, keberkatannya yang berterusan, dan manfaatnya yang berterusan, yang dia membawa kabar gembira dengan pahala dan keampunan, dan dia mengancam daripada segala dosa dan maksiat. Dan saya katakan ia adalah ilmu imma nazariyah, dia merupakan sama ada ilmu nazari, ya, ilmu yang berdasarkan kepada tilikan dan pemerhatian, renungan, sama ada dari sudut amalan, atau ilmu yang nazari dari sudut imma ulum amaliyah
di sudut ilmu pengamalan, amal ulum ada kata an-nazariyah, adapun ilmu-ilmu yang di sudut renungan. Fa asyrafaha, maka paling mulianya dan paling sempurnanya adalah mengenali zat Allah lah. Yang paling mulia sekali, yang paling hebat sekali adalah ilmu untuk mengenal zat Allah dan sifat-sifatnya dan segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukum-hukumnya dan segala nama-namanya. Dan kau lihat, engkau tidak akan lihat ilmu-ilmu ini sempurna dan tidak akan jadi sempurna dan jadi tidak akan jadi mulia, kan? Daripada apa yang kau dapati. Dia kata wala tara hadhihi al-ulum akmal wala ashraf mimma tajiduhu fi hadzal kitab. Maksudnya hanya dalam Al-Quran ini saja ilmu yang paling mulia dan paling sempurna, tidak ada dalam ilmu dalam kitab-kitab yang lain. Ya, ada pun ilmu-ilmu yang dari sudut pengamalan yang dituntut, sama ada amalan yang berbentuk anggota badan ataupun amalan hati, yang dinamakan dengan akhlak yang baik, jiwa yang suci. Engkau tak akan dapati kedua-dua amalan ini seperti mana yang kau dapati dalam Al-Quran ini. Semuanya dalam sunnah Allah Ta'ala yang telah berlalu, bahawa orang yang mengkaji tentangnya dan berpegang dengannya akan terhasil baginya ketinggian dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata Razi lagi rahimahullah, wa ana qad naqaltu anwa'a min al-ulum an-naqliyah wal 'aqliyah. Saya telah menakalkan, saya telah menukilkan, saya telah menyebut beberapa jenis daripada ilmu-ilmu yang daripada naqliyah, ilmu yang ada periwayatan lah, hadis, kan, asar, dan ilmu-ilmu berdasarkan falsafah akal ini saya telah nakalkan. Maka tidak terhasil bagi saya sebab sesuatu pun daripada ilmu-ilmu daripada jenis-jenis yang membawa kepada kebahagiaan di dunia, pada agama dan dunia, seperti mana yang terhasil dalam usaha berkhidmat untuk ilmu ni, ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Dia akan dapat berbagai kelebihan apabila dia berkhidmat dalam ilmu tafsir, mengkaji dan menyampaikan dan menyebarkannya. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, bahawa haqqu an yusamma mubarakah, maka terlebih layaklah ia di Al-Quran itu dinamakan dia sebagai mubarak, yang diberkati daripada segala sesuatu, kerana banyaknya kebaikan dan manfaatnya dan banyaknya wajah keberkatan padanya. Berkatalah sahibuz zilal fi zilal Quran, Syekh Qutubnya, dia kata yang dia mensifatkan keberkatan Al-Quran, dia kata innaha sunnatun, ia merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah Allah Ta'ala yang bahawa dia mengutuskan para rasul, dia turun dan Allah Ta'ala turunkan ke atas mereka segala kitab, dan ini adalah kitab yang terbaru, yang mereka itu mengingkari penurunannya. Dia adalah kitab yang diberkati, kitabun mubarakun wa sadaqallah, dan benarlah kata Allah, fa innahu, maka sungguhnya wallahi Al-Quran itu adalah mubarak, yang diberkati, bikulli ma'anil barakah, dengan segala makna keberkatan, bahawa dia itu diberkati pada asalnya, Allah Ta'ala memberkatinya, bahawa yanzilu min indihi, kenapa Al-Quran itu turun daripada sisinya dan diberkati pada tempatnya yang Allah Maha mengetahui bahawa ia itu yang layak diberkati. Ya, di atas hati, turunkan ke atas hati Muhammad SAW yang suci, yang mulia dan yang diberkati. Ya, ini dalam uraian tentang kelebihan Al-Quran lah, tentang segala keberkatan yang terdapat dalam Al-Quran, sama seperti mana maksud-maksud yang dijelaskan di atas lah. Itu. Jadi maknanya sini kita akan sambung lagi lah dalam masalah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi